Awak cintakan Rai. Lepas tu awak nak kahwin dengan dia. Habis tu saya macam mana? Saya rasa awak tak perlu tahu sebab awak sendiri tahu yang saya cintakan Rai. Saya nak awak pandang muka saya sekarang, dekat mata saya sekarang, cakap awak cintakan Rai. Tak nak. Pandang muka saya, pandang mata saya, cakap awak cintakan Rai. Saya tak kisah. Awak! Habis tu selama ni awak rapat dengan saya sebab awak nak dengan Rai kan? Ha? Awak tak berani nak cakap dengan saya. Cakap dah dekat depan muka saya. Kenapa awak tak suka saya? Cakap dia! Jangan tak guna! Antara dalam sedutan aku yang kau gelar isteri, kalau kita yang melihat pun rasa tersiksa bagaimana mereka yang mengalami situasi yang kena buatan orang atau sihir ini. Dan kita tak nak berlengah masa, kita nak memperkenalkan tetamu-tetamu kita yang telah pun berada dalam talian. Ustaz Hanafiah Osman selaku pendakwa bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga bersama dengan Encik Nasir Rahman selaku pengurus kepada pelakon dan juga penyanyi Andy Bernadi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Kodi yang berada di kampung ketika ini di Pantai Cenang, Langkawi. Apa khabar Kodi? Alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Mungkin kita boleh mulakan dengan Ustaz terlebih dahulu berkenaan dengan sihir ataupun buatan orang ni Ustaz. Masih lagi ke wujud isu-isu sihir dalam kita mengalami permodenan, arus permodenan sekarang ini? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Bila disebut sihir, dia hidup. Benda ni telah berlaku daripada zaman dahulu lagi sehingga ke hari ini. Ini jelas. Yang keduanya, kita nak tahu adakah sampai bila sihir ni akan berlaku walaupun dunia dah moden? Jawapan dia mudah. Sampai kiamat sihir akan berlaku. Dan raja segala sihir ni adalah Dajjal. Dia akan keluar tak lama lagi, dia akan menyesatkan manusia. Dan kalau dikisahkan dalam Al-Quran, bagaimana Harut dan Ma'rut diturunkan ke atas muka bumi ini untuk mengajar bahawa sihir-sihir yang sebelum ni adalah salah dan dibetulkan sihir. Janganlah kamu melakukan sihir ini macam inilah. Dan kemudiannya dah kisah kerajaan yang dikatakan sebuah kerajaan yang kuat, iaitu Fir'aun. Fir'aun ada tukang-tukang sihir dia. Campak kayu jadi ular. Kemudian Nabi Musa AS membetulkannya dengan mukjizat Nabi Musa AS. Begitu juga dengan sihir-sihir yang lain. Semuanya tercatat dalam Al-Quran. Dan kena ingat, bila kita seorang Islam, apa yang tercatat dalam Al-Quran, kita kena beriman pada kitab-kitab yang telah dikurniakan oleh Allah pada kita. Dan banyak lagi, banyak. Rasulullah SAW juga telah ditawarkan dengan beberapa ayat untuk membatalkan sihir. Itu saya akan cerita lagi. Sihir zaman moden makin makin menjadi-jadi. Baik dari sihir perniagaan, baik dari sihir suami isteri, perpisahan, perceraian, baik juga dari sihir untuk kecantikan, pelaris perniagaan dan macam-macam sihir lagi. Wallahu alam. Ada macam-macam sebenarnya Ustaz yang mungkin secara kita sedar ataupun kita tidak sedar, dan mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang tidak tahu tentang perkara ini masih lagi wujud sehingga ke hari ini. Dan kalau mungkin kita boleh dengarkan pengalaman daripada orang yang paling rapat pengurus kepada Andy Bernadi, iaitu Encik Nasir Rahman. Kalau kita lihat tular baru-baru ini di dada-dada akhbar dan juga media sosial tentang keadaan terkini Andy, kalau mungkin boleh dikongsikan
Sebab ada juga orang yang katakan itu sekadar konten ataupun pengisian untuk menambahkan followers dan sebagainya kan. Namun hakikat sebenarnya kalau boleh dikongsikan keadaan apa yang berlaku kepada Andi sebenarnya, Nasir. Okey, Assalamualaikum semua penonton wanita hari ini, juga Ustaz, tetamu yang lain. Ada satu hari tu saya bercakap dia melalui telefon, mungkin selepas lunch, tapi cara dia bercakap tu agak lain daripada apa yang saya biasa bercakap dengan dia lah, kalau bercerita pasal kerja ke apa ke, tapi reaksi dia berbeza, tapi saya layan je lah. So nampak dia lain. Lepas tu saya refer lagi pada seorang kawan baik dia, dengan cara dia bercakap tu, kat situlah kita dapat trace dia perubahan dia berlaku dari segi karakter dia, cara percakapan dia. So bila kita bercerita pasal kerja pun, kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey, on and off macam tu lah. Nasir, kalau boleh maafkan saya mencela sedikit. Baru-baru ni saya ada berhubung dengan Farhan, salah seorang juga yang menjaga Andi kan. Katanya ketika dalam keadaan tersebut, Andi langsung tidak mengenali diri Farhan, sedangkan mereka merupakan rakan sekerja. Betul ataupun tidak? Betul. Sedangkan Farhan ni adalah favourite PR dia lah. Okey. Yang mana Farhan pun bagi tahu kat saya, dia tanya saya, "Bang, Andi kenal abang tak?" Cakap kenal. So dia cakap, "Alamak, Andi tak kenal saya lah." So daripada situ kita dapat tahulah. Lepas tu Andi, contoh hari ni saya bertanya sesuatu dengan dia ataupun dia buat kerja sesuatu semalam, nanti dia akan tanya, "Semalam dia buat apa?" Macam itulah lebih kurang. Tapi Alhamdulillah Andi masih lagi menerima rawatan buat masa ini dengan seorang ustaz. InsyaAllah sama-sama kita doakan untuk dia recover balik seperti biasa lah. InsyaAllah. Baik, itu berkenaan dengan pengalaman Andi sendiri. Mungkin kita boleh tanya juga kepada Kodi, yang mana Kodi juga pernah dalam situasi itu. Mungkin Kodi boleh kongsikan. Alright, Assalamualaikum. Alright, okey. Untuk pengalaman saya terjadi bila selepas habis program reality TV3 dalam setahun lebih. Lepas tu terjadi tu bila besok tu tiba-tiba suara saya ni jadi sengau. Saya punya cara percakapan tu dah tak normal macam orang biasa. Jadi macam orang sumbing cakap. Kita cakap halo macam saya cakap kamu saya nak ayat ngopi, ayat menu lamak nasi, itu. So saya rasa macam apa yang terjadi saya kan. So saya banyak ke perubatan kampung untuk tengok apa sebenarnya yang terjadi. Tapi apa yang saya dapat tahu adalah saya terkena, tapi saya cuba cari, saya tak suspect siapa, cuma kita ikhtiar untuk diri sendirilah kan, untuk sihat. So alhamdulillah mengambil masa dalam setahun jugalah untuk kembali normal balik. Tapi Kodi nak tanya jugalah, ketika dalam keadaan juga situasi tersebut kan, adakah Kodi mempercayai bahawa ini adalah sihir dan sebagainya, ataupun Kodi merasakan taklah kot ni kena pergi memang tak sihat, kena pergi hospital dan sebagainya? Alright. Pada masa tu saya tak percaya dengan benda ni kan. Tapi bila terjadi ni, dia di luar jangkaan saya. Sebab bila saya nak minum air ataupun saya nak makan, saya perlu minum dan tutup mulut. Dan kalau saya tak tutup mulut, dan cara telan pun saya kena dongak ke atas, makan, tutup mulut dan terus telan. Kalau saya dongak macam ni, dia akan keluar nasi, ataupun kalau saya minum keluar air ikut hidung. Makan nasi pun akan keluar nasi ikut hidung. Okey. Ustaz, kalau kita lihat pengalaman yang dikongsikan oleh Nasir dan juga Kodi tentang keadaan Andi dan juga Kodi sendiri kan, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga lah kepada penonton, adakah ini antara simptom-simptom? Kalau kita tahu demam, simptomnya mungkin batuk ataupun sesama dan sebagainya, tetapi kaedah ataupun kalau kita cakap tentang sihir buatan orang ni, adakah mempunyai simptom-simptom tertentu yang kita boleh kenal pastilah dalam kalangan diri kita sendiri, Ustaz? Simptom selalunya mereka yang kena sihir ni memang ada beberapa simptom. Simptom yang selalunya nak tunjuk mereka kena sihir, kesihatan mereka surut, fikiran kacau, jadi lupa dan juga jadi pemarah, dan juga dia berbeza daripada watak asal dia. Kalau dulu dia seorang yang penyabar, tiba-tiba dia naik temper, maki hamun, mengamuk dan mudah
mudah lupa. Dia lupa banyak benda yang dia lupa. Yang nombor 2 sudut fizikal, berat badan dia akan turun atau bertambah dengan mendadak. Nombor 3 perniagaan. Kalau dia ada buat perniagaan dia merosot secara mendadak. Dan kemudiannya ada yang batuk keluar darah, ada yang batuk keluar benda-benda pelik. Contohnya rambut yang terlalu panjang. Dan kemudiannya ada juga yang lebam-lebam di bahagian tempat-tempat yang macam betis, peha dan belakang badan. Lebam tu bukan kesan gigitan manusia, tetapi bukan kesan kena bucu ataupun apa, tapi kesan akibat gangguan sihir tersebut. Dan kemudiannya mereka rasa badan panas waktu malam. Malam panas, ya Allah, panasnya. Rasa macam tak terkata pasal aircon dan 16 apa semua. Siang rasa sejuk sangat. Dan bila rasa sejuk tu dia terpaksa pakai baju tebal. Orang pun heran kenapa kau pakai baju tebal. Dan ada juga yang kena dia tidur sepanjang masa. Sebab rasa kepala dia amat berat. Dan banyak lagi simptom-simptom yang lain. Tapi itu antara simptom yang selalu terkena kepada mereka yang terkena sihir. Dan yang paling tip, yang paling mudah, mereka sering terganggu dalam tidur. Mereka mimpi jatuh daripada tempat tinggi, dengan mereka juga bermimpi ada binatang buas ataupun binatang berbisa. Mereka juga ada kalanya sampai mengigau, sampai meracau akibat mimpi tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, betul ke orang kata kalau macam kita rambut kan, kita jangan bagi sepah-sepah ataupun kuku kita potong kena buang betul-betul, itu menjerumus kepada orang boleh sihir kita? Saya bagi 2 tips. Rasulullah SAW memang beritahu dalam Islam adab dia gunting rambut jangan disepah-sepahkan. Kalau boleh kutip dan tanam. Begitu juga dengan kuku. Sebab kuku dia boleh jadikan ilmu pengasih. Bila digoreng dan dijampi serapah, ditaburkan dalam makanan, orang akan tunduk dengar cakap kita ataupun jadi pengasih pada kita. Rambut pula memang boleh diikat pada patung dan kemudiannya diserapahkan, dipuja, diperasap dan kemudiannya menjadikan seseorang itu kalau kita patung tu dicucuk dengan jarum di bahagian jantung, maka jantung dia sakit. Lepas tu dia alih pada lutut, pada nak orang tu sakit. Jadi memang benar dalam Islam rambut. Rasulullah SAW pun dikatakan disihir melalui rambutnya yang diambil oleh tukang sisiknya, iaitu labib. Labib ni kemudiannya menyerahkan pada orang Yahudi dan diikat pada seketul batu, ditanamkan dalam telaga buta dan kemudiannya dilakukan sihir di situ. Sehingga turun surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, baru sihir disebut terbatal. Wallahu a'lam. Ustaz, banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan Ustaz tentang mungkin antara amalan-amalan yang juga boleh diamalkan oleh kita ni bagi mengelakkan diri kita daripada disihir, pengalaman daripada Kodi dan juga Nasir. Tetapi sebelum tu, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai sama ada mereka sedar ataupun tidak wujudnya sihir pada zaman sekarang ini ataupun sejauh mana mereka mempercayainya. Kita dengarkan. Betul-betul percaya wujudnya ilmu hitam. Ada orang telah menghantar 77 kepada bekas tunang saya dan pada malam tersebut juga saya telah dirasuk dan terdapat pocong di hadapan rumah. Saya telah memakan satu bungkusan coklat yang masih dibalut sempurna, telah menyebabkan saya menyukai lelaki yang langsung saya tak suka tanpa sedar. Saya percaya sebab benda-benda ni even kita nampak kat movie, kadang in real life ada juga pasal benda ni. Dia macam ada dia tak puas hati, so dia benda-benda sihir tu. Bagi Nisa percaya kewujudan ilmu hitam, ilmu sihir. Orang sekeliling Nisa ada yang kena buatan sihir kerana ada yang tidak suka dengan kejayaan dia, ada yang tidak suka dengan kebahagiaan dia. Walaupun dunia ni dah moden, but still lah certain orang ni dia akan guna juga ilmu hitam ni untuk dapatkan apa yang dia nak. So benda ni saya rasa sampai bila-bila pun kita susah lah nak elak. Adalah kerana mungkin bagi mereka ini adalah jalan yang mudah untuk mereka mendapatkan sesuatu. Adanya hasad, dengki dan juga dendam dalam diri mereka. Mungkin sebab hati tu tak cukup kuat, kita kena tanamkan rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Tak boleh dengki-dengki dengan semua orang. Sebab tu bila kita tengok apa yang orang ada, kita tak ada atau kita tak dapat apa yang kita nak, dia pergi kepada option ilmu sihir ni.
Rata-rata menyatakan tak boleh tengok orang lebih, hati busuk, hati hitam ataupun nak dapat apa yang kejayaan orang lain dapat. Mungkin kita boleh teruskan dengan Nasir sendiri. Sewaktu Andi dalam situasi itu, bagaimana agaknya situasi yang mungkin ahli keluarga bersama dengan Andi ataupun jalan terawal dilakukan untuk mendapatkan perubatan? Okey. Apa yang Ustaz cakap tadi, tanda-tanda apa semua tu boleh dikatakan 90% berada pada Andi lah. Tanda-tanda yang terkena sihir tu, apa sahaja yang berlaku dekat badan dia lah, apa saja kan. So pada hari perubatan, untuk makluman, Andi punya family ni sebenarnya semua tinggal di Kota Kinabalu, Sabah. Okey, so jadi Andi tinggal bersama rakan bisnes dia, Encik Mat. So melalui Encik Mat ni lah, dengan kontak yang ada, dia telah hubungi seorang ustaz, terus datang ke rumah pada petang tersebut. Sebenarnya Andi kali kedua saya perasan dia kena, dia pernah datang rumah saya. Ada satu hari malam tu, dia memang satu karakter yang lain lah. Dia datang rumah saya, so family saya pun biasa jumpa dengan dia. So tahu Andi ni macam mana, cara borak macam mana, apa semua kan. So pada malam tersebut dia datang rumah saya, lepas makan, sambil makan tu dia sembang tu a bit lain lah. Cuma di siang harinya, tambah pula kita sekarang kan COVID. Kita ingatkan simptom-simptom COVID ke. So Andi pergi buat swab test apa semua, dia muntah-muntah, makan muntah, terkeluar. Itu yang dia kena tahun lepas, hujung tahun lepas. Maksudnya baru-baru ini bila kena lagi sekali tu yang kita macam trigger, macam ada something yang tak kena lah. So kawan baiknya yang bernama Mak tu call ustaz, datang ke rumah, tengok. So ustaz tu datang je, dia dah dapat tahulah, dapat detect. Contoh dia jumpa katak tu, sebenarnya katak tu tempat Andi lepak sebelah petang atau malam, betul-betul atas kepala dia. Okay, sedangkan bumbung itu boleh di-cross daripada tingkat 1. Maid dia orang selalu cuci tempat tu sebab dia polikarbonat yang boleh nampak kan. Tak ada pun, hari-hari dia cuci memang tak ada, tapi pada hari ustaz tu datang ada benda tu. So ada beberapa benda-benda lain lagi lah di sekitar rumah tersebut lah. Okey, dan itu antara perkara situasi sebenar yang terjadi kepada Andy sendiri, yang mungkin ramai dalam kalangan penonton kita sebelum ni rasa macam tak percaya tentang wujudnya perkara sebegini kan. Kalau Kodi boleh kongsikanlah juga selepas melalui perawatan selama hampir setahun untuk Kodi, dan sekarang ini bagaimana Kodi merasakan diri Kodi, dan ada tak Kodi merasakan bahawa Kodi harus sentiasa berhati-hati bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini ni daripada berulang lagi? Alright, sebanyak perubatan saya sepanjang setahun tu sebab saya pergi merata lah dekat ustaz, dekat perubatan Islam Darusshifa. So bila semua cakap yang simptom ataupun semua suspek yang sama, so saya cakap mungkin ini betul lah terkena dekat aku kan. So sepanjang tu saya rasa mengambil masa dalam setahun tu, saya kembali untuk praktis semula untuk nyanyi sebab saya tak boleh nyanyi, suara macam ada terlekat dekat sini. So itu saya pernah macam pergi gunting rambut sebab seorang ni saya tak tahu yang dia pernah boleh berubat. Itu dia cakap kat saya, kenapa bau busuk dekat mulut saya ni, bau macam bangkai kan. Lepas tu dia buat macam mana tau, dia muntah. Lepas tu dia cakap dah okey. So macam kenapa jadi macam tu kan. Saya tak tahulah kan sebab perubatan dia macam mana, sebab dia boleh berubat. So saya pun macam saya pergi jumpa balik ustaz, dia cakap saya bagi tahu yang tukang gunting rambut tu cakap ada bau bangkai dekat mulut saya kan. Saya buat perubatan lagi lah, dan di samping tu saya jadi macam dia relate dengan penyakit saya yang Guillain-Barré palsy. Guillain-Barré syndrome, sorry. Okay. So saya jadi macam saraf jadi macam problem, saya tak boleh bergerak. Saya tak boleh buka mulut, saya tak boleh bergerak semualah, anggota-anggota muka semua. Okey. Dalam setahun tu lah saya kembali sihat semula. Kiranya Kodi melakukan dua-dua kaedah rawatan, kaedah rawatan perubatan Islam dan juga kaedah rawatan moden. Ustaz, sebenarnya kita ada banyak nak kongsikan, tetapi di kesuntukan masa ni Ustaz, mungkin ini penting juga untuk sama-sama kita kongsikan kepada penonton kita. Sebab kadang-kadang apatah lagi bergelar selebriti ataupun hari ni ada media sosial, kita kongsikan gambar kita merata-rata, dengan sekali tekan je semua orang boleh tahu gambar kita kat mana, rumah kita kat mana. Kadang-kadang orang dalam bilik tidur dia pun dia kongsikan di media sosial. Jadi mungkin Ustaz
boleh ada pesanan dan juga amalan-amalan yang boleh diamalkan oleh kita semua penonton-penonton bagi mengelakkan daripada diri kita disihir buatan orang ini, Ustaz? Silakan. Yang pertama saya nak kongsikan kepada golongan selebriti ni, ringkas dia, bila bergambar tahan nafas. Gambar tahan nafas. Sebab gambar yang ketika kita tahan nafas, Tok Bomo nak sihir, tak boleh sihir. Tapi ketika nafas apa semua tu, tu dia ni. Yang nombor 2, jagalah barang-barang yang rambut, kuku kita, kalau boleh biarlah dalam keadaan bersih. Nombor 3, sebelum tidur ambillah wuduk. Nombor 4, kalau boleh banyaklah mendekatkan diri pada Allah. Dan Rasulullah SAW mengajar beberapa doa. Yang pertama, Bismillahillazi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dibaca 10 kali pagi, 10 kali petang. Barang siapa yang membaca dengan nama Allah, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang boleh memudaratkan aku melainkan dengan izin Allah. Sebenarnya doa itu menyebabkan kita ada kekuatan mental dan semangat. Tak ada siapa yang boleh memudaratkan aku melainkan dengan izin Allah. Kita ulang 10 kali, kita akan jadi confident, yakin kekuatan jiwa kita kuat, sukar untuk disihir dan juga diganggu. Yang ketiga, jangan lupa ayatul kursi. Setiap kali lepas solat, baca ayatul kursi. Orang perempuan dalam haid pun boleh baca ayatul kursi. Tapi dengan syarat, dilazimkan. Walaupun bila-bila dia ingat, baca ayatul kursi. Sebab tanpa memegang mushaf. Dan seterusnya, selepas membaca ayatul kursi, jangan lupa ayatul kursi ni ayat yang terakhir tu boleh diulang 7 kali. Kerana ayat yang terakhir tu, jangan kamu sangka Allah sibuk menguruskan segala-galanya. Allah boleh urus langit dan bumi ni, planet 248 bilion planet, 280 juta matahari yang ada di atas muka bumi ni Allah boleh uruskan. Takkan sihir jin kecil macam tu Allah tak boleh nak batalkan. Sebab tu kita kena baca ayatul kursi. Dan ayat yang terakhir tu ulang. Boleh juga kalau mereka yang ingin merawat menggunakan garam kasar dan lada hitam untuk dipijak. Waktu pijak tu, garam kasar dan lada hitam tu 2 kilo garam kasar, lada hitam 100 gram. Bacakan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa. Surah Al-Fil, kuda. Dan ayat terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul, tu ulang 7 kali, pijak pada garam kasar. Bomo yang merawat, yang menghantar sihir pada kita tu, akan dihantar balik jin tu kepada mereka. Banyak teknik. Dan elok juga mandi limau. Limau ni asid. Jin sihir ni dia ada bentuk. So mandi dengan limau, baik limau purut atau limau nipis. Jin yang tukang sihir ni menghantar jin yang membawa alat-alat ataupun mencederakan kita tu. So eloknya kita batalkan sihir tersebut dengan mandi limau ataupun air daun bidara. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup sempurna rumusan dan juga nasihat daripada Ustaz untuk kita semua berjaga-jaga mengamalkan segala yang dikongsikan oleh Ustaz. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanafiah Osman kerana bersama dengan kita. Begitu juga dengan Nasir Draman dan juga Kodi Rani sama-sama untuk berkongsi berkenaan dengan topik buatan orang ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua tetamu di dalam talian kita pada hari ini. Kami harapkan perkongsian kami pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan juga penerangan kepada anda penonton-penonton tentang sihir buatan orang ini.